Didik TV KPM. Okey, Kismu Ba ni markah dia agak besar. 80 markah. Banyak Ustaz. Besar tu. Betul. Tamanun ad-darajah fi Kismul Ba. Baik. Kebiasaannya soalannya dia dah digazetkan. Al-sila muqassamah min abwabil madrusah min sana rabi'ah ila ghayah sana al-khamisah. Baik. Kita tengok apa yang disentuh. Kebiasaannya pada soalan Kismu Ba, soalan pertama, dia hanya menentuh bahagian fiqhul ibadah tingkatan 4. Okey? Okey. Manakala soalan yang kedua, fiqhul ibadah tingkatan 5. Okey? Fiqhul ibadah tingkatan 4, soalan pertama soal awal. Okey, soal awal soal muta'alliq bi mawdu' atau min babi zakat al-amwal. Okey? Dalam tingkatan 4 pelajar dia belajar solat istisqa. Ya. Kemudian jenis-jenis puasa. Kemudian barulah masuk tajuk zakat. Tajuk zakat ni paling besar. Betul. Okey? Zakat, kemudian masuk zakat fitrah, kemudian masuk zakat harta. Ada beberapa jenis harta yang diwajibkan ke atas umat Islam yang memilikinya untuk mengeluarkan zakat. Beserta dalil, dia punya kadar, syarat dan sebagainya. Keluar pula yang bahagian tengah hujung ni, demam. Pening. Pening sekejap kan. Target lain. Sebab tu saya kata jangan kita fokus tajuk tertentu saja. Sebolehnya baca keseluruhan. Sebab kita menuntut ilmu ni yang pertama perlu ikhlas kan. Betul tak Hakim? Betul. Gitu. Jadi kemudian niat kerana Allah SWT. Di situlah baru kita dapat memahami, menguasai dengan baik konten isi mata pelajaran kita. Okey, seterusnya. Mal murad bi zakati amwal. Apa yang dimasukkan dengan zakat harta? Okey, mungkin dalam buku teks yang disediakan untuk anak-anak pelajar ada beberapa jawapan yang boleh diguna pakai. Dia ada dua jawapan. Taib al-ijabah al-ula. Pelajar boleh menulis az-zakatu al-wajibah fi ma yamliku minal amwal makhsusah. Ataupun boleh menjawab soalan jawapan yang kedua, jawapan pilihan yang kedua. Innaha ismun li akhzi syai'in makhsusin min malin makhsusin ala awsafi makhsusah li ta'ifah makhsusah. Okey? Ni kaedah dia. Kalau kata tertinggal lah atas marbuta ni, ni ujung ni tak apa. Dimaafkan. Okey? Kalau pelajar cemerlang tu dia dapat jawab dengan baik. Kalau pelajar yang aras sederhana dan aras yang kurang mencapai tahap yang memuaskan tu mungkin dia akan tertinggal. InsyaAllah jawapan anak-anak murid semua akan diterima pakai. Okey, soalan yang kedua menyentuh tentang bab zakat juga. Syurut istihqaq zakat. Had arba'ata syurutin syuruti istihqaqi zakah. Kena keluarkan 4. Markah ditulis 2 Ustaz. Tak apa, bagi 4. Boleh Ustaz? Bagi je 4 kan sebab dia minta 4. Okay? Lebih tak apa, jangan kurang. Lebih tak apa, jangan kurang. Dia ada 5 syarat tu. So bagi 4 kan. Okey? 1 2 3 4. Okey. Jadi berkemungkinan dia punya pecahan markah dia bagi setiap satu jawapan ni adalah setengah. 1/2. So 2 baru dapat 1. Kan. Begitu. Dan seterusnya. Okey. Soalan bahagian ba. Okey, kalau kata kita lihat di sini dia ada bahagian ba ni ada 3 soalan. Okey, 3 soalan. Dia ada 6 markah keseluruhan. 2 2 2. Okey, 2 2 2. Soalan pertama menyentuh dia masuk bab zakat juga. Tapi bahagian yang berasingan. Zakat fitrah. Okey, zakat fitrah. Soalan menyentuh tentang waktu. Dia ada 5 waktu. 5 waktu tak silap saya. Okey. Daripada waktu yang diharuskan sehinggalah waktu yang diharamkan. Okey. Anak-anak pelajar boleh lihat rujuk semula dalam buku rujukan yang disediakan. Okey, soalan bertanyakan tentang waktu wajib. Waktu wajib. Bila waktu wajib? Waktu harus, bila ke waktu harus? Okey. Waktu wajib min ghurubi syamsi akhir yaumi Ramadan. Okey. Dia jawab sampai sini je. Inilah waktu wajib. Katalah dia nak tambah ayat dia sebab ruangan dia kecil Betul. Ruangan dia kecil.
Katalah dia nak tambah jawapan ila ma qabla salatul Aid. Ila qabla salatul Aid. Ataupun Ustaz. ila tulu'il fajr. Jawapan diterima pakai. Okey. Sebab di situ dia akan masuk pada waktu yang dinamakan sebagai waktu mustahab. Daripada naik fajar yaumil Aid sampailah ke waktu sebelum solat. Okey, kemudian soalan bertanyakan tentang waktu mubah atau waktu harus. Okey, daripada awal Ramadan sehinggalah ke sebelum solat hari raya. Okey, seterusnya. Jangan kita katakan bahawa soalan pada masail muta'alliqah. Okey. Suka saya nyatakan bahagian masail muta'alliqah ni adalah berkaitan tentang perkara-perkara mustahdasat. Perkara-perkara yang baru, yang moden. Dinamakan sebagai fiqhun nawazil. Okey. Contoh di sini, soalan bertanyakan tentang cukai. Ya. Cukai, adakah cukai yang dibayar kepada kerajaan tersebut kita boleh nyatakan, oh saya dah keluarkan zakat dah. Bila keluarkan tu bayar pada lembaga hasil dalam negeri? Tak. Okey. Kita lihat. Kalau ikutkan zakat harta kita salurkan kepada bahagian yang berkaitan yang menguruskan zakat. Mengikut negeri masing-masing. Okey. Manakala cukai kita bayar kepada lembaga hasil dalam negeri lah. Okey, soalan bertanyakan hal tujza daribah al-madfu'ah lid-daulah an zakah. Adakah dikira cukai yang dibayar kepada kerajaan sebagai zakat? Jawapan dia kalau ikut nahwu, jawapan soalan hal ni na'am dengan la sajalah kan. Tapi dalam bahagian fiqh ni dia kena ada dia punya bayanat dia. Dia punya penjelasan. La tujza li'annaha la tuza'u ala masarif az-zakah atau ala mustahiq az-zakah. Yang kedua, boleh juga pelajar dia membina ayat sendiri. Ini memerlukan kemahiran membina ayat jumlah yang lengkap. Li'annaha la tusrafu ala masarif zakah. Sebab ianya tidak diagihkan kepada penerima zakat. Okey, soalan jim. Soalan jim ni bahagian zakat juga. Tapi zakat amwal. So dia dah masuk pada 3 bahagian. Okey, bahagian pertama tadi zakat, pengenalan, kemudian zakat fitrah, kemudian bahagian yang ketiga zakat harta. Zakat harta. So 3 bab yang berasingan dihimpunkan untuk sebagai pelengkap bagi satu set soalan, iaitu soalan pertama. Okey, alif ba jim dal. Okey, kita lihat soalan menyentuh tentang emas dan perak. Az-zahab wal fiddah. Okey. Tarikh dia panjang, Kim. Tarikhnya agak panjang. Maka nama durbai ni umlatan liistimal. Kemudian okana sabai, okana tibran wa tusamma azdan bit naqdain. Dinamakan juga sebagai naqdain. Jadi boleh tak pelajar meringkaskan? Saya jawab boleh. Okey. Dia boleh ambil bahagian yang telah saya gariskan di sini dan di sini. Dah lengkap dah. Itu pun dah cukup Ustaz. Dah cukup, memadai. Menandakan pelajar tersebut dia menguasai dan memahami bentuk soalan serta konsep menjawabnya. Dapat 2 markah. Dapat 2 markah dah. Kemudian biasa anak-anak pelajar ditanya, Ustaz dalil banyak Ustaz. Ni tajuk ni dekat 50 lebih 50 Panjang-panjang tajuk. pula tu. Dalil panjang-panjang. Quran, dalil hadis, mana nak hafal syariah punya, mana nak hafal usuluddin punya, kemudian hafazan Quran, hafazan hadis kan. Mana satu Ustaz ni nak pilih ni? Boleh tak kalau kata Ustaz ringkaskan? Kalau kata nak ringkaskan Quran tu tak boleh dah kan. Quran tu 30 juzuk, tetap 30 juzuk kan. Okey. Yang bolehnya apa? Kita ambil wajhud dilalah. Okey? Kita ambil dia punya mana yang ulama dia mengeluarkan hukum. Ni kita nak tahu ni kan. Cara ulama mengistinbat hukum daripada ayat mana sampai mana kan. Di sinilah mereka mula belajar kan. Dia buat analisa dan juga membuat sintesis. Ayat ni panjang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina yagnizuna zahab wal fiddah wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim. Okey, ayat ni kan panjang. Betul. Okay. Pelajar boleh memilih daripada sini.
untuk pelajar yang kurang mampu lah untuk menguasai keseluruhan isi Ya. isi kandungan tajuk. Jadi ini akal syekh. Sekurang-kurang jawapan pelajar. Jangan dia rasa dia ingat, dia hafal. Oh ustaz, saya ingat yang ujung-ujung je ustaz. Jadi sebab saya ingat yang ujung-ujung tu saya tak tulis jawapan. Rugi. Betul. Tulis je. Sebab apa? Besar kemungkinan di sini kamu sama ada boleh mendapat 1 markah atau anak-anak murid boleh mendapat 2 markah. Betul. Okey. Bergantung pada orang Pemeriksa. kata pemeriksa kan. Okey, ni contoh daripada hadis Rasulullah SAW. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang terakhir, soalan dal. Soalan ni berbentuk jadual, kan? Jadual, dibentuk jadual. Kadang-kadang lembaga peperiksaan ni, mereka gemar mengeluarkan soalan berbentuk jadual ni untuk menunjukkan perbandingan. Perbandingan di antara contoh perbandingan sunat udhiyah dan juga sunat al-aqiqah. Okey, perbandingan di antara rukun haji dan juga rukun umrah. Jadi pelajar kena jawablah. Macam mana nak bandingkan dia? Rukun umrah ada berapa, kan? Rukun haji ada terlebih 1, apa dia, kan? Jadi pelajar dapat apa tu? Menjawab dengan minta maaf. Ayuh, betul. Yang tadi tu wajib haji dan juga wajib umrah. Wajib umrah ada 2. Wajib haji dia lebih daripada 2. Okey, seterusnya kita sentuh pada soalan yang kita nak bincangkan. Ia menyentuh tentang syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat di sini disentuh pada zahab wal fiddah. Emas dan perak. Emas dan perak je. Sebenarnya cerita pasal emas ni, dia ada hadis Nabi. Yeah. Nabi dia sebenarnya tak berapa suka sangat, umat dia terlalu cintakan emas ni. Walaupun masa tu emas kan, tapi emas yang sebenar, fizikal kan. Okey, kita masuk pada bahagian emas dan perak ni. Dia meminta pelajar menyatakan yang pertama al-haul, yang kedua al-miqdar. Al-haul ni adalah dia punya tempoh, okey, tempoh waktu. Muddah zamaniyah fi tamalluk amwal muddakharat. Okey. Dia dapat harta tu berapa lama kadar dia, cukup sanah kamariyah ataupun kurang sanah kamariyah. Okey. Jadi dia minta al-haul. Ni dia minta pelajar buat bandingan. Haulan untuk rikas, ma'adin dah disediakan jawapan. Nampak macam tricky tapi jawapan dah ada sebab pelajar dia dah biasa. Oh, zakat mesti cukup haul. Tapi dia terlupa. Rikas ni harta temuan, harta karun lah senang cerita kan. Dia perlu dikeluarkan secara kadar segera. Begitu juga dengan miqdar. Miqdar ni dah ada dah, tapi kadar dia ada beza di antara ma'adin dan juga dengan ar-rikas. Okey. Sini pelajar dia kena ada sifat teliti. Teliti. Okey, soalan terakhir. Soalan terakhir, dal. Dia tanya tentang, dia bagi gambar. Ini pun di antara bentuk-bentuk atau corak yang digemari oleh penggubal soalan. Yang satu nampak gambar pancuran air. Yang kedua nampak gambar air hujan. Okey? Jadi ditanyakan tentang kadar. Kadar tanaman, zakat tanaman yang menggunakan pakai kaedah teknikal, mekanikal. Yang kedua menggunakan bima suqya bima ail matar. Air hujan. Jadi berapa dia punya kadar? Jadi pelajar dia kena keluarkan, dia boleh keluarkan jawapan secara penomboran ataupun jawapan secara ayat, menggunakan ayat. Al-ushur atau nisfu ushur. Okey, soalan terakhir. Kebiasaannya pada satu-satu bahagian soalan dia akan keluar. Okey, soalan hukum dan juga illah. Jadi di sini soalan tersebut menyatakan bayin al-hukmu ma'a ta'lil. Hasala rajulun al-arbah min al-ashum syarikah. Okey, seorang tu dapat keuntungan daripada syarikat yang dia labur. Okey, syarikat contohnya syarikat tu buat
confectionery, confection cake, roti dan kek. Okey, roti dan kek. Jadi dia melabur sebagai rakan kongsi lah kan. Okey. Jadi apa hukum dia kalau dah cukup nisab dan cukup haul? Jawapan hukum mudahlah, wajib zakat. Elah dia apa? Di sini dah dinyatakan dah. Balagha alaihi nisab. Kemudian al-haul. Kemudian dia ada pemilikan tak? Antara syarat-syarat wajib keluarkan zakat mestilah dia ni sebagai salah seorang pemilik kan. Al-milku. Okey. Selain daripada al-Islam kan. Jadi elah dia pelajar boleh keluarkan bisababi wujud syurut ikhraj zakah ataupun bisababi wujud mastaujaba alaihi syurut ikhraj zakah. Mana-mana jawapan yang tersedia boleh diguna pakai oleh pelajar istaufa alaihi mujibatuz zakah. Al-milk, an-nisab, al-haul. Al-ijabah kamilah. Didik TV KPM